Baik, tadi untuk segmen pertama cerita, kita sudah mendengar reaksi kebimbangan orang ramai terhadap musim banjir dan persediaan untuk keluar mengundi bagi PRU ke-15 jika benar ia diadakan pada hujung tahun ini. Dan minggu lepas pula, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mendedahkan tahap kesiapsiagaan telah mencapai 90% bagi menghadapi banjir besar yang dijangka berlaku itu. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof yang terbaru ada maklumkan lebih 6,000 pusat pemindahan sementara PPS akan diwartakan untuk seluruh negara untuk hadapi banjir nanti. Jadi kita ingin mendengar sendiri apa lagi perkembangan daripada kerajaan terhadap persediaan ini. Bersama dengan saya adalah Muhafandi Muhammad, Wakil Astro Auni Kelantan yang membawakan laporan ini. Jadi Muhafandi, persediaan sudah capai 90%. Namun apa yang merangkumi peratusan 90% itu? Dan sejauh mana agaknya persediaan kerajaan kita untuk mengharungi musim banjir nanti, Muhafandi? Baik, terima kasih Faris. Seperti yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, persiapan telah mencapai ke sasarannya di mana kesemua barangan ataupun bahan keperluan makanan telah pun dihantar ke bekalan hadapan, ke depo bekalan hadapan di seluruh daerah di mana lebih daripada 200 lebih bekalan hadapan yang telah diwartakan, dan di Kelantan juga sebanyak 422 buah pusat pemindahan sementara telah pun diwartakan. Menyentuh mengenai banjir, sudah pasti Kelantan antara negeri yang menjadi tumpuan disebabkan seringkali berhadapan dengan situasi banjir, dan seperti yang tahun lepas banjir terburuk melanda kawasan Rantau Panjang, dan sudah pasti segala kelemahan dan juga perkara yang perlu dititik beratkan telah menjadi garis panduan kepada pihak berkuasa dalam operasi dan juga untuk menagihkan makanan kepada mangsa banjir. Kita tahu pada tahun lepas sahaja banjir luar jangka yang melanda itu telah menyebabkan sebahagian besar penduduk Rantau Panjang telah terputus bekalan makanan, bahkan ada sesetengahnya tidak mendapat bekalan makanan, dan mungkinlah perkara itu menjadi orang kata garis panduan dan juga rujukan kepada pihak berkuasa bagaimana untuk menagihkan makanan dan bagaimana untuk menyelamatkan mangsa banjir yang terperangkap. Untuk itu pihak berkuasa termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat, Nadman dan sebagainya telah pun berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Dan seperti yang dimaklumkan oleh pihak berkuasa, Faris, banjir kali ini dijangkakan luar biasa dan berkemungkinan agak ini kerana perubahan fenomena alam semula jadi dan juga perubahan monsun timur laut ini memungkinkan berlaku sedikit perubahan cuaca yang memungkinkan juga pada masa yang sama berlaku air pasang laut yang besar, dan pada masa yang sama juga keadaan taburan hujan yang begitu tinggi. Dan sudah pasti pihak berkuasa akan melengkapkan ataupun berada ditempatkan dalam keadaan bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Di dalam kata Faris, kita dengarkan apa yang diperjelaskan oleh Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof itu. Keseluruhan peruntukan yang diperuntukkan untuk persiapan banjir untuk tahun ini 9,160,000, di mana melibatkan juga peruntukan kerajaan negeri di seluruh negara iaitu 22,881,445. Dan ini belum lagi termasuk dengan agensi lain. Ini yang saya sebut ini melalui JKM. Jadi alhamdulillah dengan persiapan ini, dan kita harapkan kita dapat lebih tersusun lagi, dan setakat ini kita ada 6,010 buah pusat perpindahan sementara, yang mana 442 adalah di negeri Kelantan, yang kita standby lah untuk berdepan dengan banjir. Baik Muhafandi, itu adalah persediaan daripada pihak kerajaan. Bagi penduduk pula bagaimana? Adakah bermula sekarang Muhafandi sudah melihat kesiapsiagaan daripada pihak penduduk pula di sana? Sebenarnya apabila memasuki bulan September, ianya dianggap sebagai bulan terpujuh. Dan sudah pasti mereka yang tinggal di kawasan berhampiran sungai, terutamanya di Pekan Rantau Panjang, di Tumpat, di Kuala Kerai dan sebagainya, mereka telah melakukan persiapan awal, di mana apa yang saya saksikan beberapa minggu yang lepas, kebanyakan rumah-rumah yang berada 2 tingkat, khasnya mereka telah pun
menyusun barangan mereka di tingkat yang atas. Pada masa yang sama, jika mereka mempunyai lebih daripada sebuah kenderaan, mereka akan menyimpan lagi kenderaan lain di rumah sanak saudara ataupun tempat yang lebih tinggi. Itu kebiasaan yang kita boleh perhatikan apabila memasuki edah musim tertujuh ini. Pada masa yang sama juga, mereka memohon Faris supaya sistem komunikasi dipertingkatkan pada masa ini. Sistem komunikasi di beberapa daerah khususnya di luar daripada Kota Baru ini ataupun di kawasan pendalaman, sistem komunikasi masih lagi lemah. Mereka mengakui jika keadaan ataupun kelemahan sistem komunikasi ini khususnya dalam mendapatkan info-info berkenaan dengan bencana alam dan sebagainya, sudah pasti mereka tidak boleh bertindak dengan lebih awal. Untuk itu mereka juga meminta supaya pihak berkuasa memaklumkan kepada mereka, terutamanya kepada penghulu mukim dan juga ketua wakil masyarakat di setiap tempat berkenaan dengan taburan hujan ataupun ramalan cuaca. Ini bagi membolehkan mereka membuat persiapan awal, dan pada masa yang sama juga mereka memohon supaya sistem penyampaian maklumat itu dipercepatkan ataupun dipertingkatkan. Jika tidak dapat diakses melalui internet ataupun melalui media sosial, mereka memohon supaya pihak berkaitan memberi hebahan secara datang ke rumah atau hebahan secara datang ke kampung supaya mereka tidak ketinggalan dalam mendapatkan maklumat mengenai ramalan cuaca itu, Faris. Dan itu adalah cerita persiapan banjir. Selain itu, Muhammad Fandi, saya ingin juga bertanyakan, Muhammad Fandi ada bertemu dengan Datuk Siti Zailah. Ada tak mungkin Muhammad Fandi mendapatkan perkembangan berhubung kes wanita yang dibawa lari oleh kumpulan penjenayah baru-baru ini yang dikatakan melibatkan usahawan kosmetik? Apa yang perlu kita tahu setakat ini, Muhammad Fandi? Benar, Faiz. Sebenarnya cerita ataupun kisah berkenaan dengan wanita yang diculik dari Kampung Semakja Tumpak itu mendapat tumpuan bukan sahaja di Kelantan, sebaliknya seluruh Malaysia. Dan kejadian berlaku pada 13 hari bulan itu telah membuka mata banyak pihak, terutamanya pasukan keselamatan, pihak polis dan sebagainya. Ianya juga berkaitan dengan soal keselamatan di sempadan, bagaimana boleh meluluskan diri dengan begitu cepat sekali, bagaimana perkara haram yang mudah diakses oleh kumpulan penjenayah ini, dan perkara-perkara itu sudah pasti dipandang serius oleh pihak berkuasa. Dan seperti yang dimaklumkan oleh pihak berkuasa, operasi mencari dan mengesang mangsa yang berusia 30 Baik. ini membabitkan operasi besar-besaran di kesemua kawasan yang dikatakan berisiko ataupun mempunyai kaitan. Jadi saya kira setakat petang ini belum ada lagi perkembangan terkini sama ada menemui sebarang bukti ataupun sebagainya. Dan sudah pasti, Faris, saya akan bawakan terkini ataupun perkembangan lanjut berhubung kes tersebut untuk penonton Astro Awani, Faris. Itu adalah serba sedikit perkongsian yang dikongsikan oleh Muhammad Fandi Muhammad, Wakil Astro Awani di Kelantan berkaitan dengan persediaan JKM yang menghampiri 100% bagi mengharungi musim banjir yang dijangka yang bakal berlaku dalam masa 2 bulan lagi. Dan selepas ini untuk 5.30 kita ada buletin Awani khas yang membawakan perkembangan istiadat pemakaman Ratu Elizabeth II bersama dengan penyampai Astro Awani Luqman Haris. Baik, sekiranya itu sahaja cerita untuk petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.